Ekonomi madani perkasa rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia perlu menjadi jaguh ekonomi serantau. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, negara ini mesti mempunyai minda global dan mengutamakan pengantarbangsaan ekonomi untuk muncul sebagai 30 ekonomi terbesar dunia seperti yang disasarkan. Jika kita hanya berpuas hati dengan keadaan ekonomi sekarang, ekonomi akan terus mencatat pertumbuhan antara 4 hingga 5%. Namun, jika kita berusaha gigih dan melaksanakan pembaruan, kita mampu mencapai 5.5%. Malah saya percaya adalah tidak mustahil untuk kita menghasilkan pertumbuhan 6%. Untuk realisasikan sasaran besar ini, kita perlu membentuk integrasi ekonomi yang lebih besar dengan negara jiran dan usaha kita sekarang perlu melangkaui perjanjian perdagangan bebas. Melangkah ke depan, misi baru perindustrian di bawah NIPM akan menumpukan aktiviti dengan nilai tambah tinggi atau kecanggihan ekonomi dan kerajaan akan memperkenalkan insentif cukai berasaskan pencapaian bagi mendukung dan memberi ganjaran kepada syarikat yang menumpukan aktiviti berdampak tinggi. Katanya dalam ucapan sempena pelancaran ekonomi madani memperkasa rakyat di Kuala Lumpur. Sebelumnya, beliau mengumumkan kerangka ekonomi baharu, ekonomi madani, memperkasa rakyat sebagai wadah mengangkat semua darjat dan martabat negara ini di mana ekonomi akan distruktur semula ke arah Malaysia sebagai peneraja ekonomi di rantau Asia Tenggara yang akhirnya rakyat akan menerima limpahan bagi nikmati kehidupan lebih bermutu. Ini merupakan sebuah rencana menyeluruh dan teliti bagi menghadapi pelbagai tentangan saat ini mencakupi isu-isu jangka panjang terkait daya saing dan daya tarikan negara sebagai destinasi pelaburan. Dan juga isu-isu semasa yang perlu segera ditangani seperti kenaikan kos sara hidup yang mengesankan rakyat, katanya. Menurut Anwar lagi, ekonomi madani dirangka untuk membawa Malaysia menjadi peneraja ekonomi Asia di mana bagi mencapai hasrat tersebut, struktur ekonomi negara perlu dirombak. Jelasnya, ekonomi madani ini bakal menjadi induk kepada beberapa dasar khusus yang akan diumumkan kelak termasuklah Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional, Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 dan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Tambah Anwar, ekonomi madani turut menetapkan sasaran jangka pendek yang sudah pun digerakkan bagi menangani isu-isu segera yang mengesankan rakyat. Ini termasuk menyegerakan pelaksanaan projek sekolah dan klinik daif serta menoktahkan kemiskinan tegar tahun ini juga, katanya lagi. Beliau turut menggariskan 7 penanda aras ekonomi madani untuk sasaran jangka sederhana yang mahu dicapai sebelum tempoh 10 tahun. Pertama, Malaysia berada di kedudukan antara 30 ekonomi terbesar di dunia. Kedua, indeks daya saing global di tangga ke-12 teratas dunia. Ketiga, peratusan pendapatan buruh mencapai 45% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Keempat, kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh mencapai 60%. Kelima, indeks pembangunan manusia di tangga 25 teratas dunia. Keenam, indeks persepsi rasuah di tangga 25 teratas dunia. Ketujuh, kemampanan fiskal dan defisit fiskal mencapai 3% atau lebih rendah. Untuk menoktakan kemiskinan tegar tahun ini, usaha telah digerakkan melalui insentif pendapatan rakyat IPR supaya isi rumah miskin tegar punyai peluang peningkatan pendapatan mereka dan tidak hanya semata-mata menerima bantuan tunai langsung. Konsep payung rahmah turut diperkenalkan dan akan terus diperkukuh bagi menangani cabaran kos sara hidup. Payung rahmah diketahui sebagai cetusan idea Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Semua yang mengenali beliau amat terkesan sekali dengan pemergian tokoh hebat ini. Kerja keras dan kesungguhan beliau dalam menangani beban sara hidup rakyat akan menjadi pembakar semangat untuk kita semua melakukan yang terbaik untuk Malaysia tercinta, katanya. Ekonomi madani memperkasa rakyat merupakan kerangka ekonomi baru Malaysia bagi mengangkat semula darjat dan martabat negara tercinta Malaysia.
Kerangka itu akan menstruktur semula ekonomi ke arah menjadikan Malaysia sebagai peneraja ekonomi di rantau Asia Tenggara, sekaligus memberi limpahan hasil kepada rakyat untuk menikmati kehidupan lebih baik. Sudah pasti, ia adalah sebuah rencana yang sangat holistik dan inklusif bagi menghadapi pelbagai cabaran demi menjadikan Malaysia daya tarikan negara lain sebagai destinasi pelaburan terbaik dunia. Justru, ayuh rakyat Malaysia kita sahut cabaran ini dan kita berganding bahu secara bersama memacu Malaysia ke tempat yang sepatutnya. Ia bukan retorik, ia sesuatu yang sangat realistik. Selamat maju jaya Malaysia Madani yang disayangi.